Bila kita sebut tentang Pulau Langkawi, sudah semestinya Legenda Masuri merupakan salah satu cerita yang popular, yang memang pekat lah, kuat, yang berada dekat pulau tu. Boleh dikatakan, jika korang berkunjung ataupun melawat ke sana lah, ke Pulau Langkawi, memang tak sah kalau korang tak singgah ke Kota Masuri. Sebenarnya Masuri ni berasal daripada anak kepada pasangan yang berasal dari Thailand. Emaknya dikenali sebagai Mak Andih, manakala ayahnya pula dikenali sebagai Pandat Maya. Okay. Ada yang percaya air daripada Telaga Masuri tu kononnya tak pernah kering, walaupun orang kata tempat tu pernah dilanda musim kemarau. Itu salah satu. Dan ada juga yang percayalah kalau guna air dari Telaga Masuri tu, kononnya kulit akan jadi cantik dan korang akan nampak semakin muda. Aku nak percaya benda ni dalam 50-50 juga. Sebab pernah berlaku dekat aku dalam beberapa tahun yang lepas. Masa tu muka aku breakout teruk sebab aku tersalah pakai produk. Okay. Aku pergi ke sana, boleh dikatakan tak tahu kenapa ada satu tahun tu sampai 2-3 kali tau sampai aku pernah pergi Langkawi. First aku pergi dengan family aku, kali kedua dan ketiga aku pergi dengan kawan-kawan. Kiranya setiap kali kalau aku pergi, memang pergi sana, akan pergi makan masuri, dan aku akan cuci muka aku guna air dari telaga tu. Tapi memang betul tau, tak lama lepas tu kan, orang kata jerawat-jerawat kat muka aku tu pun dah makin kurang. Sebenarnya aku nak buat konten ni bukan berniat untuk menyinggung perasaan mana-mana pihak tau. Tapi benda ni sebab pada aku macam menarik juga untuk aku share. Sebab perkara mistik yang berlaku bukan berlaku dekat aku seorang tau, tapi berlaku dekat kawan aku lagi seorang lagi. Cuma bezanya aku dengan kawan aku ni, kita orang tak pergi sama-sama. Okay, korang pernah tak cuba bawa balik air dari Telaga Masuri? Okay, kalau korang pernah, mungkin korang boleh share lah. Okay, ini pengalaman aku pengalaman aku dengan kawan aku. Masa mula-mula aku pergi dengan family aku, okay, aku sempat tahu simpan air dari Telaga Masuri tu dalam satu botol. Kononnya aku memang nak gunalah sampai balik Selangor. Aku ingat aku boleh pakai lah. Aku bawa balik. Okay. Masa malam tu, aku sleep paralyzed dekat chalet, dekat Langkawi. Dekat hujung katil aku nampak ada satu perempuan pakai baju, tak silap aku macam navy blue tau. Baju macam warna gelap. Tapi muka dia tunduk. Perempuan tu tunduk dan di kepalanya berselimpang selendang. Dan aku nampak dengan jelas rambut dia memang panjang. Rasanya panjang lagi daripada rambut aku ni. Panjang. Kulit dia kuning lansat, tapi mata dia macam tertutup. Tapi muka dia tak menyeramkan tau, tak mengerikan tau. Dia sangat cantik kalau aku tengok. Dia memang lawa perempuan tu. Lepas tu pancing menyalak pula. Bila aku bercerita, okay, bila dalam keadaan dia tu, aku macam panik tau. Sebab aku tahu dalam keluarga aku tak ada perempuan yang cantik macam tu. Okay, memang perempuan tu lawa. Lagipun datang dari mana? Masuk dalam bilik aku. Dia masuk dalam bilik aku, duduk kat ujung katil. Masa tu memang mulut aku terkunci. Aku tak boleh nak baca apa-apa surah. Aku hanya boleh sebut Allah, Allah banyak-banyak kali dalam hati. Sampailah tiba-tiba tu, aku rasa aku dah boleh gerak. Aku tak sedar macam mana tiba-tiba perempuan tu pergi. Perempuan tu dah tak ada, hilang. Tapi dalam keadaan aku terpisat-pisat tu, dalam keadaan aku terkejut tu,
Tiba-tiba aku ternampak dekat hujung katil ada air yang aku bawa balik dari Telaga Masuri. Tiba-tiba aku terfikir tau, aku macam teringat punca dia air ni ke? Okay. So, tapi tak tahu kenapa walaupun perempuan tu tak ada marah, tak ada bagi apa-apa amaran, tak ada cakap apa-apa. Besok pagi bila aku keluar daripada chalet, kebetulan chalet tu betul-betul dekat dengan menghadap pantai sebab kita orang check in dekat Pantai Cenang kan. Aku buang je air tu dekat area situ. Aku takut, tak tahu kenapa. Lepas tu setakat ni bila aku dah balik rumah aku semua, alhamdulillah lah, memang tak ada apa-apa gangguan. Okay, itu cerita aku. Rupa-rupanya bila sebut pasal air daripada telaga ni, kawan aku pun alami benda yang sama juga. Kawan aku ni dia pergi dengan makcik dia. Kita pergi dalam satu keluarga. Masa dia pergi dengan makcik dia pun dia baru dapat tahu yang makcik dia tu ada bawa balik air dari Telaga Masuri. Okay, cerita dia pun sama macam aku. Air tu bila dia dah bawa balik, masa dia orang sampai hotel, makcik dia letak dekat atas satu meja. Okay, cerita dia masa tengah malam nak pergi tandas. Makcik dia tersedar nak pergi tandas. Tiba-tiba dia ternampak satu kelibat perempuan pakai baju gelap. Tak pasti, dia kata macam warna merah-merah gelap macam tu. Bukan merah, kata merah pun tak, macam merah ke hitam macam tu, gelap. Pun berselendang tapi membelakangkan makcik dia. Perempuan tu duduk atas meja. Meja tu meja yang tempat dia letak air tu. Makcik dia terus pergi ke tandas dalam keadaan meremang juga tau. Mana datang perempuan ni? Pergi ke tandas. Bila balik dari tandas, tengok perempuan tu dah tak ada. Apa yang dia nampak atas meja waktu tu? Air yang dari telaga yang dia ambil tadi. Jadi, persoalannya kat sini, aku bukan nak bahaskan tentang air dari Telaga Masuri. Kalau korang perasan, dekat Kota Masuri, sebelah Telaga Masuri, ada satu pondok yang jual air dari Telaga Masuri. Aku cuma nak minta pendapat dan pengalaman korang yang beli air dari Telaga Masuri. Adakah korang juga mengalami gejala yang sama seperti dialami oleh aku dan juga teman makcik kepada teman aku? Dengarlah bisikan hasrat hati yang merindu menjelma kembali. Betul tau, Pulau Langkawi ni kalau kita nak cerita sebenarnya banyak cerita-cerita yang best berkaitan dengan benda-benda mistik. Dan aku sempat, dan sebenarnya cerita ni tentang Telaga Masuri ni dah berlaku beberapa tahun. Aku pun tak ingat tahun bila. Dan aku baru perasan ada satu komen dekat blog aku ni, dia pun mengaku. Tapi bukanlah berlaku di Telaga Masuri. Tapi kejadian ni berlaku dekat dalam Pulau Langkawi juga. Katanya dia tangkap gambar dekat satu tempat dekat Pulau Langkawi ni. Dia buat video semua, tapi bila dia bawa balik rumah, tengok-tengok gambar sekeping gambar pun tak ada. Video pun tak jadi. Still, aku tak pastilah. Ada perbezaan tak air yang kau ambil direct dari Telaga Masuri masuk dalam botol, ataupun air yang kau beli dekat pondok tu?
Tak tahu. Sebab bila ada juga aku tanya pendapat kan, aku pernah bahaskan benda ni dengan orang kata cerita sambil mengetih, sambil lepak-lepak kan dengan orang-orang. Kadang orang kata kadang-kadang ada masanya benda ni macam ada pengeras dia. Aku tak tahulah. Tapi bila aku tanya pendapat orang lain, orang cakap tak mungkin lah orang kata Masuri tu akan macam ada sifat macam tu kan. Maksudnya macam nak berkira sangat dengan orang. Pernah tanya, ada juga yang bagi pendapat sebenarnya kalau ikutkan Masuri ni sebenarnya orangnya macam alim jugalah kalau kata pada waktu-waktu dulu kan. Boleh dikirakan orang yang macam alim dan taat beribadat. Dan tak silap dia pun, kalau kita pernah dengar cerita-cerita dia yang lebih lanjut lagi lah daripada, tapi ni semua benda ni pun bersumber daripada blog-blog yang pernah aku baca. Sebenarnya Masuri ni pun dia macam ada amalkan ilmu-ilmu kebatinan. Itu pun aku tak pasti sama ada betul ataupun tak. Sebabnya kalau korang pernah dengar kisah dia kan, sebenarnya Masuri ni pada waktu hari dia dihukum mati, okay, dia bukannya hari ni diorang bawa dia dekat padang maksiat, diorang bunuh dia terus mati tau. Tak. Maksudnya nak bunuh Masuri ni kena guna senjata yang betul tau. Senjata tu berada dekat dalam rumah dia sendiri. Dan sebelum dia mati pun rasanya dia dah memang berada di padang maksiat tu dalam seminggu ataupun 2 minggu. Dia diikat, orang kata, dengan tak diberi makan, minum, sampai orang kata serangga pun dah start gigit ke badan dia. Lama-lama dia dah macam dah tak tahan. Dia beritahu ada hanya satu senjata yang boleh bunuh dia. Tak pasti sama ada benda tu keris ataupun macam lembing, tombak ke macam tu lah. Sebab kalau kau dengar cerita dia banyak version. Kalau cerita pasal Masuri ni dia ada banyak sangat versi dia. Pastinya lah orang kata identiti yang popular tentang Masuri ni waktu hidup dia memang suka pakai baju yang berwarna gelap. Contohnya macam warna biru gelap, warna hitam, warna hijau pun macam hijau lumut. Dia suka pakai baju warna-warna gelap. So mungkin lah apa yang aku dengan makcik kawan aku terjumpa tu, tak tahulah. Sebab kita kan kalau sebagai orang Islam ni, kita percaya kan kalau orang yang dah mati ni, roh dia takkan ada lagi dekat dunia ni. Melainkan tu mungkin orang kata jin korin dia lah. Saja je kot macam nak buat, orang kata apa, macam nak bagi orang kata macam mana macam nak orang kata kita pandang buruk tentang imej Masuri ni. Tapi aku pun percaya sebenarnya Masuri ni orangnya baik. Kau cari pencarian tentang Masuri ni dekat blog-blog ke apa semua kan. Sebenarnya kubur Masuri tu bukan berada betul-betul dekat makam Masuri. Ada yang kata sebenarnya dia dekat tempat lain. Dan dulu pun aku ingat dalam beberapa tahun kebelakangan ni pun ada satu blog, aku tak ingat lah, Mr. Ringo kan, yang dia cakap dia sebenarnya pun salah satu daripada orang kata apa, macam keturunan Masuri juga. Dia siap ada simpan lagi tau selendang Masuri. Tak silap selendang tu macam warna putih tapi ada corak-corak. Selendang tu kononnya dipakai oleh Masuri masa hari dia dibunuh. Macam orang kata masih ada lagi kesan darah dekat selendang tu. Kalau kita dengar cerita yang popular, sebelum Masuri dibunuh, dia sempat berdoa, semoga Tuhan berikan petunjuk yang dia tidak bersalah, dan apabila ditikam, darah yang keluar tu berwarna putih. Tapi tak silap aku lah, ada aku terbaca dekat mana, aku rasa daripada blog yang sama juga, yang sebenarnya Masuri tak adalah doa-doa macam tu, menyumpah-nyumpah macam tu. Katanya waktu Masuri ditikam tu, okey, diorang lepaskan dia cabut keris yang sebab diorang tikam dia dari belakang tau. Dia cabut, lepas tu dia just pacak atas tanah, dia cuma sebut 7 keturunan. Tapi terpulang korang lah, korang nak percaya ke tak. Aku pun tak adalah macam nak kata apa, macam mana nak kata aku anggap macam benda ni menyeronokkan lah. Itu je. Kiranya macam cerita dia ni macam ada banyak versi.
Sebab itulah kita panggil dia legenda. Ada yang kata Mak Suri tu kalau kedudukan yang orang kata yang betul-betul, orang kata yang betul lah, tapak rumah dia dengan telaga dia. Makam tu cuma replika je. Ada yang kata lepas Mak Suri dibunuh, terus orang tanam, orang kata apa, jenazah Mak Suri tu dekat kawasan berhampiran tempat dia dihukum. Tapi kalau kita dengar versi yang lain pula, okey, sebenarnya jenazah Mak Suri ni memang ditanam dekat dengan rumah dia. Diorang buat balik. Sebab kalau kau baca cerita tentang telaga Mak Suri ni pun, telaga itulah yang digunakan untuk memandikan Mak Suri pada waktu dia dilahirkan sampailah waktu dia dia. Terpulang, korang pun mungkin ada pendapat korang sendiri kan. Setiap orang pun cubalah buat balik. Kalau korang apa kan, kalau korang pergi sana bila masa kan, cuba buat balik. Cuba korang, dah tu korang share. Korang akan ada tak alami benda yang sama macam kita orang alami? Yang pastinya Mak Suri tu dia pakai baju gelap. Bukan Mak Suri lah, jin korin dia lah yang menyerupai dia tu dalam bentuk pakaian yang gelap. Pakaian yang konon-kononnya dipakai oleh Mak Suri sewaktu hayat dia. Korang jumpa macam warna-warna pink terang macam ni. Aku rasa tu, aku tak tahulah penunggu daripada mana pula yang datang tu ganggu korang. Okey lah, teacher, aku nak share. Okey aku memang betul-betul minta maaf sebelum aku nak habiskan video ni. Terima kasih. Ingatanku